Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Puan Ramila selamat. Tuan Ruzaman Hamzah, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik tuan-puan sekalian, insyaAllah sebelum kita mulakan kuliah subuh kita bersama-sama Surau An-Nur Fasa 3A Seremban, saya nak tanya tuan-puan, suara saya jelas tak? Suara saya boleh dengar tak? Boleh dengar ke tidak suara saya? Jelas tak? Ke putus-putus ke? Tak dengar ke? Mohon bantu untuk komen dulu ya sebelum kita mulakan insya-Allah slot kita pada pagi ni insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah. La haula. Baik, Puan Liza, Haji Hamdan, jelas Ustazah. Baik, syukran kasir. InsyaAllah suara saya dengar ya, insyaAllah. Baik, jelas. Jadi ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala. Baik, insya-Allah la haula wala quwata illa billah. Line saya pun macam slow akbar. InsyaAllah tuan-puan sekalian, masya-Allah, jemput-jemput masuk dulu. Okey, Puan Liza kata suara saya jelas. Sebelum tu saya nak tahu line saya okey ke tak? Ke sangkut-sangkut? Line saya ya, kita sedang bersiaran ketika ini okey ke tidak? Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, insya-Allah. Baik. Puan Liza, kita ada Tuan Ruzaman, subhanallah, boleh saya tahu ya line kita pada pagi ni okey ke tidak? Line sangkut-sangkut Ustazah. Oh baik, masya-Allah. La haula wala quwata illa billah. Line sangkut-sangkut ya. Baik.
okey. Sekarang okey. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Rabbi yassir wala tu'assir, rabbi tammim bil khair insya-Allah. Baik. Tuan-puan, masya-Allah, sahabat-sahabat yang sedang menonton ketika ini, insya-Allah bersama kita pada hari ini, insya-Allah saya akan buat atau kita akan bersama-sama kupas berkaitan tentang tadabbur, ya. Ayat apa, surah apa dan berkaitan apa, insya-Allah kita akan tengok sekejap lagi. Baik, Puan Liza dari Ceras. Alhamdulillah ya, jemput-jemput kita masuk dulu hadir ya dalam kuliah subuh ya pada hari ini. Dan insya-Allah bila sebut tadabbur mesti ada ayatnya. Masya-Allah kan, apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak diskusikan, ayat Al-Quran yang kita nak faham insya-Allah, dan kita ambil pengajaran insya-Allah bersama-sama. Baik, untuk pagi ini kita akan lihat dalam satu konteks ayat yang disebutkan. Sebelum kita tengok pada ayat Al-Quran apa, surah apa, kita lihat ketika mana subhanallah, ketika mana Saidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, kan berkaitan apa kita nak bincang ni. Kita lihat dulu hadis ini, bagaimana Saidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad shibta, qala shayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idha syamsu kuwirat. Okay, mafhumnya apa? Ketika Saidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu sudah beruban wahai Rasulullah. Masya-Allah ya. Saidina Abu Bakar menyatakan, memberitahu ni ya kepada Rasulullah, kamu sudah beruban. Maka baginda menjawab, baginda menjawab apa? Kerana yakni isi kandungan surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba dan At-Takwir menyebabkan aku beruban. Ya, hadis ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kalau kita lihat pada konteks hadis ini, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, masya-Allah, bagaimana subhanallah kan, Saidina Abu Bakar sangat sayang kasihnya pada Nabi sampai helaian-helaian uban yang ada pada rambut Nabi dapat dikenal pasti bertambah. Kan kalau kita tengok kan, rambut kita ni banyak ni tuan-puan, masya-Allah ya. Rambut ni dia banyak helai. Maka kalaulah ada uban kan, contoh orang-orang yang baru nak ada uban kan, mesti akan terselit satu, dua kan. Yang warna-warna lain hitam ni rambutnya, tiba-tiba ada warna putih ya, di celahan apa kita kata rambut hitam. Maka subhanallah, lihat bagaimana Saidina Abu Bakar As-Siddiq ya sangat pekanya memerhatikan keadaan Nabi, sehingga kan nak sebutnya, nak ceritanya keadaan uban atau rambut yang kalau kita kata kita tak perasan pun lah kan, kita sendiri ni masya-Allah ya, hari ni nanti kan bulan depan pula mungkin ada tambah lagi satu lagi uban, dua lagi uban, tapi tak perasan pun kan. Yang tahunya oh tiba-tiba dah ada rambut putih, macam tu je lah ya. Tetapi bagaimana Saidina Abu Bakar As-Siddiq, ataupun kita lihat bagaimana keadaan sahabat-sahabat Nabi yang lain, sangat mencintai dan mengasihi Nabi, sehingga kan ada penambahan uban pada kepala Nabi yang mulia itu pun diperasan ya oleh sahabat-sahabat. Maka kalau kita nak cerita pada hadis ini, sebab itulah dalam hadis ini Nabi kata antara penyebab aku beruban ini adalah kerana kandungan surah, antaranya surah Hud Nabi sebut. Masya-Allah. Kenapa? Kalau kita fahamlah tuan-puan sekalian kan, tengok siapa-siapa yang beruban sekarang ni kat rumah ni kan, cuba tengok kan, tengok cermin, sisir rambut ada uban ke tidak? Masya-Allah. Yang berusia tu memanglah dia makin banyak berubannya. Kenapa orang muda, kalau kita lihatlah kan, kenapa orang muda dia tidak ada uban, orang yang berusia ada uban. Kemudian kalau ada yang beruban pun dalam fasa-fasa yang bagaimana? Sebab kita lihat budak-budak muda, sebagai contoh remaja, umur-umur yang 20-an, kenapa tak ada uban? Kerana waktu tu tak ada nak fikir apa sangat. Masya-Allah. Kan? Kita sebutlah dengan faktor umurnya, betul, faktor umurnya kerana muda lagi. Tapi kemudian yang keduanya kerana dia tak ada perkara penting atau perkara
kritikal yang besar yang perlu difikirkan. Masalah besar nak fikir ni tak ada. Kan paling-paling pun nak periksa contoh kan. Apa lagi? Kan nak kena buat kerja rumah contoh. Tapi bila usia makin meningkat, komitmen dan tanggungjawab makin banyak, urusan makin besar, banyak perkara yang perlu diurus, maka setiap tanggungjawab, urusan dan komitmen itu datangnya dengan kena berfikir. Masya Allah, macam mana nak selesai masalah kena berfikir. Macam mana nak buat sesuatu urusan kena berfikir. Macam mana nak kendali situasi, keluarga ke, tempat kerja ke, kena berfikir. Sebab itu bila kita banyak berfikir, maka perkara yang kita sebut tadi apa? Uban-uban ini akan mula muncul. Orang yang banyak berfikir dengan benda-benda berat, benda-benda yang masalah, benda-benda yang susah, ya, dia akan mudah untuk keluar uban. Sebab itulah subhanallah, dalam ayat ini ataupun dalam hadis yang awal kita sebut, ulama menyatakan ataupun ulama menyebutkan bahawa ya, uban adalah kiasan kepada beratnya isi kandungan surah-surah yang Nabi sebutkan awal tadi. Kan, maka nak ceritanya betapa Nabi memikirkan tentang ayat-ayat yang kita kata berat bagi Nabi. Ya, ayat apa ini? Sehingga kan disebutkan berkenaan surah Hud, ya, Abdullah ibn Abbas iaitu sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ayat ini adalah ayat arahan istiqamah. Istiqamah itu susah, istiqamah itu sukar, sehingga kan memutihlah kepala baginda Nabi. Subhanallah. Jadi jom kita lihat kan tentang ayat dan surah apa, ya, salah satunya ini untuk sama-sama kita tadabbur pada hari ini. Jadi kita nak topik berkaitan istiqamah, insya-Allah. Istiqamah memang susah, istiqamah memang payah, tapi kita mohon pada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakan, rezekikan, limpahkan untuk kami, kepada kami, supaya kami kuat teguh untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan kebaikan, melaksanakan perintah yang engkau redha, ya Allah. Jadi subhanallah, bila kita sebutkan tentang perkara ini, jom kita sama-sama lihat, ya, tuan-puan yang menonton juga ketika ini, kalau saat ini ada mushaf Al-Quran yang berdekatan, boleh tengok, boleh ambil, ya, boleh ambil dan boleh tengok. Kita rujuk surah Hud ayat 112 insya-Allah. Surah Hud ayat 112, ya. Bagaimana disebutkan, ya, Nabi memikirkan, ya, tersangatan ataupun perkara ini yang menjadikan Nabi memutih kepalanya beruban. Baik. Antaranya dalam surah Hud ayat 112, ya. Kalau kita dah tengok, dah buka mushaf Al-Quran, kita rujuk pada ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah berfirman dalam surah Hud ayat 112 ini, oleh itu hendaklah engkau, yakni wahai Muhammad, sentiasa tetap teguh istiqamah di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian, dan janganlah kamu melampaui batas hukum Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Para penonton sekalian, tuan-puan, ya, kalau kita lihat dalam surah Hud ayat 112 ini adalah perintah untuk kita tetap teguh istiqamah ataupun dalam bahasa lainnya konsisten. Melaksanakan kebaikan itu berterusan. Dan melaksanakan kebaikan itu satu hal, satu perkara, dan tetap teguh juga adalah dalam bab keimanan, keyakinan. Tetap teguhlah keyakinan, keimanan, kepercayaan kepada Allah dalam hal apapun yang kita lalui, dalam apa tindakan pun yang kita buat, dalam apa perkara pun yang sedang kita hadapi. Maksudnya apa?
Kita yakin kepada Allah dalam hal urusan ibadah. Dalam solat kita yakin kita sedang beribadah kerana Allah. Kita melakukan amal soleh, kebaikan, sedekah, kita yakin kita buat, orang tak nampak, tapi kita buat kerana Allah. Dan kita buat lagi kebaikan-kebaikan yang lain, walaupun dalam keadaan kita senang, kita tahu kita buat kerana Allah. Apatah lagi bila kita buat kebaikan, ketaatan dalam keadaan kita susah, kita payah, kita diuji. Maka dalam hal inilah yang perlu kita jaga, bahawa kita buat ini juga kerana Allah. Keyakinan, keimanannya tetap, walau apa pun keadaan yang sedang kita lalui. Itulah maksudnya. Mungkin tadi keadaannya baik-baik sahaja, kan? Tak ada apa-apa pun, kita tidaklah diuji dengan perkara-perkara yang berat, yang payah. Maka kita mudah untuk beribadah, mudah untuk solat, mudah buat baik. Kita yakin kita buat kerana Allah. Tapi Masya Allah, moga-moga keimanan yang kita sebut tadi tetap teguhnya. Keimanan kita, keyakinan kita, amal baik kita, amal soleh kita ini, bila dalam keadaan yang sebaliknya pula. Kita diuji susah, kita diuji sakit, kita diuji kehilangan orang yang kita sayang, kita diuji dengan apa-apa perkara kesukaran. Maka apa? Ketika itu juga, Masya Allah, ini kita sebut keyakinan, keimanan, kebergantungan kita kepada Allah tetap kena teguh. Sebab apa? Masya Allah, kan, bila-bila saat kita diuji dan teruji, kita akan rasa apa? Allah, kan, ada orang yang bila diuji makin dekat dengan Allah, pergantungannya makin kuat sebelum lagi daripada dia diuji. Tapi ada orang yang bila saat dia diuji, pergantungannya, keyakinannya mula goyah, mula longgar. Sebab itulah ini kita kata, sentiasa tetap teguhlah di jalan yang Allah perintahkan, yang jalan yang betul, jalan yang benar. Masya Allah. Maka subhanallah, maka bila kita sebut memang bukan mudah, tuan-tuan. Bukan mudah. Kerana kita tahu sifatnya hati ini mudah berbolak-balik. Iman kita ada naik dan turun. Maka bila saat iman kita makin turun dan turun, kalau kita tidak ada kekuatan yang ini untuk faham bahawa kita kena sentiasa konsisten, berterusan menjaga keimanan kita, amal kita, maka kita akan mudah hilang daripada pedoman kita. Sebab itu subhanallah, nanti saya akan tinggalkan insya-Allah 3, insya-Allah tuan-puan sekalian, ya, 3 tips mudah untuk pagi ini, bagaimana untuk cara kita istiqamah insya-Allah. Ya. Baik, jadi kita lihat pula antara yang lain bila kita sebut tadi, bagaimana kepentingannya untuk kita jaga istiqamah, jaga untuk kita konsisten keimanan kita dalam apapun keadaan yang kita sedang diuji. Baik, kita lihat, ya, istiqamah ini yang kita fahamnya selalunya, oh, nak buat baik ni kena istiqamah, konsisten. Macam kita sebut tadi pada awal, ya, itu satu hal, satu urusan. Tapi istiqamah ini juga, tetap teguh ini juga dalam bab-bab keimanan dan keyakinan. Bagaimana kita nak jaga hati kita, iman kita dalam apapun keadaan yang sedang kita lalui. Sebab kita lihat dalam satu hadis ini hadis sahih, ya, yang mana disebutkan, anna rajula qala ya Rasulullah akhbirni amran fil islami la as'alu anhu ahadan ba'daka, qala qul amantu billahi thumma istaqim. Maka seorang lelaki datang kepada Nabi dan berkatakan pada Nabi, wahai Rasulullah, bagi tahu padaku satu perkara dalam Islam, yakni yang cukup aku tanya pada engkau. Kan, tak payah dah tanya pada orang lain, nak cerita gitulah. Maka Nabi menjawab, Nabi kata, sebutlah aku beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah kepadanya, istiqamah. Masya Allah, kan. Jadi sebab itu yang kita selalu faham, istiqamah ni adalah perkara-perkara kebaikan yang kita kena buat, jangan berhenti. Ataupun jangan kita kata kalau buat tu terus buat. Tapi dalam konteks sekarang yang kita sedang bincang juga adalah jaga istiqamah, adalah jaga iman kita, jaga keyakinan kita dalam apa bentuk keadaan yang kita sedang lalui dan kita sedang alami, insya-Allah. Moga-moga Allah berikan kekuatan ini pada kita. Dan subhanallah, sebelum kita akan lihat sekejap lagi, ya, apa kita kata kelebihan
Ya, apa ganjaran yang Allah siap-siapkan untuk kita, orang-orang ya, yang berusaha untuk istiqamah, untuk berterusan dalam apa urusan antara amal ibadah, amal soleh ataupun dalam bab kita kata keyakinan yang sungguh-sungguh ini. Kita akan lihat nanti apa ganjaran yang Allah siap-siapkan untuk kita. Tapi jom kita lihat ini dulu, bagaimana persoalannya untuk istiqamah. Ya Allah, kan bukan mudah, tapi bukan juga payah dan bukan juga mustahil. Kalau kita kata istiqamah ini susah, tetapi dia bukanlah perkara yang mustahil untuk kita lakukan. Sebab itu bila tak mustahil ni, dengan cara bagaimana? Usaha ikhtiarnya. Antara pertama, subhanallah sahabat-sahabat. Tapi sebelum tu, sebelum saya bagikan 3 tips ni, saya nak tanya semula. Masya Allah, suara saya jelas ke atau putus-putus lagi ni? La haula wala quwata illa billah. Sebab tadi line sangkut-sangkut. Sebelum insya-Allah kita bagi 3 tips bagaimana untuk kita konsisten istiqamah insya-Allah. Istiqamah untuk dalam keadaan yakin, beriman, bergantung kepada Allah, kan, untuk melalui apa-apa perkara dalam kehidupan ketika ini. Bagaimana caranya? InsyaAllah kita akan tinggalkan 3 tips. Tapi sebelum tu, tuan-puan sekalian yang masih ada bersama-sama live kita pada pagi ni, saya nak tahu line saya ni okey ke tidak, insyaAllah. Ya, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Sekejap ya. Kesangkut lagi. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Puan Iza ada ke? Boleh saya tahu line saya okey ke tidak ni? Ya, ataupun yang ni. Subhanallah, admin Surau An-Nur, kita nak tahu line saya sangkut lagi ya, sebelum kita nak bagi 3 tips dan kita akan tutup insya-Allah dengan apa ganjaran kebaikan yang Allah siap-siapkan untuk kita insya-Allah. La haula wala quwata illa billah. Sekejap subhanallah.